usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. kepercayaan Kepada Tuhan, kesetiaan, kepada raja dan negara, keluhuran, perlembagaan, kedaulatan, undang-undang kesopanan. dan kesusilaan. Baiklah, bulan Julai ini, usia rukun negara memasuki separuh abad atau 50 tahun yang dilancarkan selepas negara mengalami detik pahit pada 13 Mei 1969. Rusuhan kaum ketika itu mendorong kerajaan perikatan yang memerintah ketika itu bertindak segera untuk menyatukan semula rakyat berbilang kaum dalam negara ini, dan rukun negara menjadi tonggak perpaduan kaum dengan tujuan setiap rakyat negara menyedari, menerima dan memahami hakikat bahawa kepelbagaian kaum, agama serta budaya di negeri ini adalah satu-satunya rahmat yang perlu dimanfaatkan bersama. Ya, dan tidak dinafikan Malaysia kini gigih dalam menongkah arus globalisasi yang membawa pelbagai cabaran dalam menghadapi rencah kehidupan itu. Dan antara cabaran paling besar ialah pudar nilai murni yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat berakhlak. Dan satu titik pertemuan kebersamaan itu perlu dicari, manakala segala perbezaan pula perlu kita raikan. Dan pada hakikatnya inilah roh, falsafah dan semangat yang terkandung pada rukun negara. Dan untuk membincangkan ideologi dan prinsip di sebalik rukun negara yang telah pun mencapai usia 50 tahun ini, bersama kami di talian Skype ialah Ketua Pegawai Eksekutif Impact Malaysia, Ahmed Faris Amir. Terima kasih. Selamat pagi Ahmed. Dan kita nak bincangkan tentang rukun negara ini kan, kalau kita lihat ditubuhkan 50 tahun dahulu, mungkin anak muda ketika dahulu itu menghayati rukun negara itu dalam konteks yang berbeza bergantung kepada situasi pada masa dahulu. Tapi sekarang ini bagaimana agaknya anak muda menghayati, melihat dan mentafsirkan prinsip rukun negara ini dalam situasi dan konteks sekarang? Hai, selamat pagi Fizi dan Naila. Terima kasih jemput saya ke awal pagi. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak disclaimer sikit lah. Yang pertama sekali, saya dan Impact Malaysia tak pernah pun buat kajian berkenaan dengan rukun negara. Saya jauh sekali bukanlah seorang pakar rukun negara. Jadi ini adalah pandangan peribadi berdasarkan pengamatan dan juga pengalaman saya. Sebelum saya jawab soalan itu juga, suka saya nak kembangkan sikit yang rukun negara ini bukan hanya wujud pada ikrarnya. Jadi bukan hanya soal kepercayaan kepada Tuhan, soal kepercayaan kepada Tuhan, kepada raja dan negara, bukanlah soal perlembagaan dan undang-undang sahaja. Juganya ada cita-cita ataupun bahagian pertama rukun negara tersebut yang menyebut soal beberapa perkara. Yang pertamanya ialah soal mencapai perpaduan di kalangan masyarakat, memelihara satu cara hidup yang demokratik, mencipta masyarakat yang adil dalam untuk berkongsi hasil kaya negara, satu cara yang menjamin pandangan liberal terhadap kebudayaan dan tradisi, dan juga satu cara yang membina satu masyarakat progresif. Jadi ini juga bahagian pertama yang kurang disebut, dan seringkali kita cuma menyebut soal ikrar 5 perkara atau prinsip rukun negara tersebut. Soal anak muda pula, saya suka nak menyatakan bahawa mungkin ada pandangan yang kelima ikrar rukun negara atau prinsip itu mungkin kurang penghayatan, kerananya anak muda tidak mengamalkan blind faith. Jadi dalam mereka mengamal dan menghormati kedaulatan undang-undang dan percaya kepada agama dan sebagainya, mereka terus-menerus untuk mengamalkan check and balance, mengkritik jika ada yang silap. Juga penting ingatkan yang orang muda ataupun jenama Gen Z ini tidak setia kepada jenama, tapi sentiasa memperjuangkan hak. Apa yang saya katakan kat sini ialah kita boleh lihat di sosial media, mungkin penghayatan prinsip rukun negara tersebut tidak kurang diucapkan secara khususnya oleh orang muda, tetapi nilai-nilai yang ada dalam cita-cita rukun negara tersebut sering diperjuangkan oleh orang muda. Contohnya, semestinya ialah soal menjadi masyarakat yang lebih progresif, soal perpaduan tersebut, soal equality dan human rights sering kali diucapkan orang muda terutamanya. Jadi di sini saya nak kata yang penghayatan orang muda ini mungkin sedikit berbeza, tetapi tetap diterapkan nilai-nilai yang ada dalam cita-cita rukun negara tersebut. Dan saya juga bangga mengatakan yang saya sendiri percaya, sebab saya pun zaman sekolah dulu sentiasa mengucapkan ikrar rukun negara waktu perhimpunan sekolah. Tapi penghayatan tersebut saya tak lagi sentiasa mengingati perhimpunan tersebut, jadi kurang indoktrinasi itu, tapi lebih kepada penghayatan nilai-nilai yang ada dalam rukun negara.
Matt, kalau kita lihat Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah ada menyatakan cadangan mewujudkan pasukan khas rukun negara yang akan merangka program rukun negara. Pada pandangan Matt, apa elemen atau perkara yang perlu dalam program yang mahu diwujudkan ini, Matt? Okey, bagus cadangan tersebut semestinya. And it's about time, I suppose, that we bring back rukun negara, terutamanya sebab kita nak raikan ulang tahun yang ke-50. Tapi penting untuk pasukan khas ini, mungkin saya cadangkan dua perkara. Yang pertama sekali ialah dalam masa kita mengingatkan rakyat Malaysia, terutamanya orang muda, soal prinsip rukun negara, tapi juga teraskan nilai murni yang ada dalam cita-cita tersebut. Dan di sini saya nak sebut yang kita perlu elak daripada top-down indoctrination ataupun top-down approach ni dan lebih mengamalkan grassroots development, di mana bukan sahaja kerajaan yang perlu buat dan menerapkan nilai rukun negara, tapi juga di kalangan NGO, syarikat dan sebagainya. Cadangan saya yang pertama ialah untuk pergi ke arah aplikasi rukun negara tersebut, bermakna untuk lebih bercakap soal perpaduan, bercakap soal rakyat yang adil dan saksama, bercakap soal kita untuk menjadi masyarakat yang lebih progresif. Dan aplikasi tersebut tidak semestinya perlu ditekankan rukun negara itu, tapi boleh diolah dalam dari sudut mungkin movie dan sebagainya. Jadi pasukan boleh tengok cara-cara yang lain selain daripada setakat untuk mengingatkan rukun negara. Dan yang kedua, perlu ada sedikit elemen penilaian dan penerimaan rakyat Malaysia. Ini boleh dilakukan dari soal survey, boleh juga kita jalankan forum yang lebih banyak untuk memahami lebih lanjut soal penghayatan ini. Dan sekali lagi saya nak sebut, pasukan ini mungkin memang sesuatu yang bagus dan saya sangat sokong. Cadangkan untuk luaskan dan perkembangkan pemahaman dan penghayatan soal rukun negara, bukan sekadar untuk mengingatkan yang orang perlu menghafal rukun negara dan sebagainya. Ya, Matt, tadi Matt dah timbulkan persoalan tentang bagaimana anak muda pada masa ini menghayati rukun negara itu dan khususnya bercakap tentang cara mereka menghafal ataupun mengamalkan rukun negara itu selalunya hanya tertumpu kepada perhimpunan sekolah nak membaca ikrar rukun negara itu. Tetapi mungkin mereka kurang menghayati rukun negara itu kerana mereka lihat realitinya amat berbeza daripada apa yang perlu diamalkan dalam apa yang tertakluk dalam rukun negara itu. Tetapi mereka lihat di suasana mereka realitinya berbeza. Perpaduan itu masih lagi ada masalahnya, perkauman masih lagi wujud, masih lagi membelenggu masyarakat. Jadi berbeza. Kesopanan dan kesusilaan itu di mana? Mungkin itu persoalan bagi mereka. Jadi bagaimana mereka ingin menghayati sebenarnya rukun negara ini dan bagaimana agaknya untuk mengatasi masalah-masalah yang anak muda lihat masih lagi membelenggu negara kita, khususnya perkauman. Okey, pertama sekali saya setuju memang masih wujud masalah perkauman di Malaysia dan ianya tentunya disebabkan oleh jurang ekonomi yang wujud di antara kaum. Tidak juga saya nafikan bahawa wujud rentetan peristiwa di mana rukun negara itu dideklarasikan ialah selepas peristiwa 13 Mei. Tapi yang pertama sekali untuk jawab soalan itu, saya mohon untuk kita jauhkan daripada sikap untuk memomokkan rukun negara atau 13 Mei dan ianya sering diucapkan sebagai sejenis ancaman. Mana jangan buat macam ni, jangan sokong sekian-sekian, kalau tidak nanti 13 Mei akan berlaku semula. Jadi kita perlu alih daripada memomokan tersebut. Disebabkan itu, disebabkan peristiwa yang mungkin segar diingatan orang yang lebih tua dan di mana semasa rukun negara diperkenalkan dan betul tidak wujud lagi peristiwa tersebut dan pada masa yang sama masih ada perkauman itu, orang muda perlu diberi peluang untuk bercakap. Dan saya suka untuk sebut juga satu program yang baru dijalankan minggu lepas, iaitu Parlimen Digital yang menghimpunkan anak muda untuk bercakap dan berdebat secara parlimen, secara maya, dan mereka semua sebut nilai-nilai yang ada dan perjuangkan nilai-nilai yang ada dalam rukun negara tanpa mereka sedari dan tidak perlu dikhususkan pada rukun negara. Dan ini penting sebab mereka juga tidak perlu untuk to the political party line. Jadi mereka memang betul-betul memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Jadi mungkin saya sekarang ni nak pertama sekali sebut yang antara punca kita masih lagi ada sifat perkauman, misalnya sebab jurang ekonomi masih belum diselesaikan, tapi juga adalah disebabkan racial politik yang sering dilakukan parti-parti politik tertentu. Tapi tak apa, kita nak sebut satu dan tentunya pendidikan pun ada menjadi penyumbang pada perkara ini. Tentunya juga upbringing keluarga ada
terapkan perkara-perkara ini. Ya, Jadi baik. perlu diberi peluang untuk bercakap dan kongsi pandangan mereka. Ya, maaf Matt, kita masa amat mencemburi kita, tapi sangat menarik perbincangan kita pagi tadi. Kita bincangkan tentang rukun negara dan apa agaknya faktor-faktor yang kita lihat isu perkauman itu masih lagi membelenggu negara kita. Tapi mungkin kita harapkan dengan ulang tahun 50 tahun rukun negara kita raikan hari ini, mungkin kita dapat semak semula isu-isu ini dan kita dapat lihat satu nafas baru berhubung dengan isu-isu ini. Terima kasih kepada Ahmad Faris Amir, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Impact Malaysia, dan kita akhiri awal ini pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.